Persoalan saya adalah mengenai dos penggalak. Kita lihat bahawa ada banyak berita-berita yang menular dalam laman sosial yang lebih kurang tidak menggalakkan mana-mana individu untuk mengambil dos penggalak. Jadi ada mengatakan bahawa ada kesan sampingan dan sebagainya. Dan ada yang menyatakan bahawa kita boleh menunggu sampai setahun dua. Jadi apakah langkah yang akan diambil, langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk terus meyakinkan individu-individu untuk terus mendapatkan suntikan penggalak kedua? Ini persoalan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Satu soalan yang baik, yang baik. Yang pertamanya, kenapa kita bagi penggalak? Why do we give booster dose? Kerana sifat vaksin ini dan imunitinya akan menurun. Semua vaksin daripada dulu lagi. Kita buat hepatitis, lahir kita buat, kemudian kita buat umur sebulan, dan lepas tu kita ada lagi booster dose. Sepatutnya kita di sini pun yang telah ambil hepatitis, we should check for the antibody level. Kalau dia bawah pada certain level, kita kena ambil booster dose. Itu sepatutnya. Jadi sifat vaksin memang ada waning period. Dia ada waning period dan TWG telah mengatakan dalam tempoh 4 hingga 6 bulan akan turun. Jadi oleh sebab turun ini, pertama, kita perlukan vaksin. Kita perlukan booster dose. Dan yang keduanya, disebabkan varian-varian baru mari hari ini. Kita tahu kita sekarang Omicron tak serius sangat, tapi menular dengan lebih hebat. So BA4, BA5 dah ada di Malaysia sekarang ini, dan kes-kes telah naik sekarang ini, kemasukan ke hospital telah naik sekarang ini, penggunaan ventilator dan ICU naik sekarang ini. Jadi kebimbangan ini menyebabkan kita perlu ambil second booster. Especially, terutamanya, Tan Sri Speaker, mereka yang berumur 60 tahun ke atas, banyak di sini ni, dan juga yang ada comorbid. Itu penting sekali. Saya juga ambil kesempatan ini nak bagi tahu bahawa kalau kita bagi untuk kanak-kanak ni, sebab kita dah recategorize third yang dikatakan first booster tu kepada dia panggil third dose untuk melengkapkan vaksinasi primer. Keputusan ini dibuat pada 24 bulan 6 2022 dalam mesyuarat Majlis Jawatankuasa Eksekutif Pengurusan Kesihatan Awam. First dose untuk remaja dikategorikan semula kepada first dose booster dikategorikan semula sebagai third dose. Jadi bermaknanya lepas 3 bulan dia boleh ambil first booster, lepas 3 bulan selepas dos primer lengkap tu dia boleh ambil first booster, dan lepas 4 hingga 6 bulan untuk second booster. Untuk kanak-kanak terutama yang high risk dan mempunyai moderate atau severe immunocompromised punya kes, sekurang-kurangnya 8 minggu selepas dos kedua untuk mengambil dos ketiga. Dan sekali lagi saya nak beritahu untuk remaja 4 minggu selepas dos kedua untuk mengambil dos ketiga. Jadi untuk booster pertama untuk remaja 3 bulan selepas dos ketiga, dan untuk booster yang kedua untuk remaja 4 hingga 6 bulan setelah dos first booster. Jadi semua ini bermula pada 18 bulan 7 2022. Jadi ini sangat penting dan kita sedang wawarkan dalam social media dan media-media elektronik dan cetak yang kita sebut tadi, dan KKM juga melalui Facebooknya, dan harap masalah yang ditimbulkan oleh yang katakan bahaya dan sebagainya tidak timbul. Kerana kita dah melalui benda ni. Kita dah melalui dah. Memang ada IV ataupun side effect yang ringan. Itu semua orang tahu. Sedikit demam, sedikit bengkak, biasa. Cucuk lah katakan. Tetapi yang serius memang sangat-sangat kurang. Sangat-sangat kurang. Dan keperluan booster dose, dos penggalak ini adalah sangat-sangat penting untuk melindungi rakyat Malaysia. Terlupa saya nak pesan tadi, nak beritahu juga bahawa frontliners, barisan hadapan memang patut ambil, dan mereka-mereka yang nak pergi luar negara kerana kursus ke apa ke, sukan ke apa ke, dia mesti ambil second dose untuk melindungi diri dia. Terima kasih Yang Berhormat.